Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan dengan tajuknya memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Harap rakan-rakan sekalian boleh mendengar dengan tekun. Ini hadis yang mengenai nikmat sihat dan masa lapang. An Abni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farahu. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang selalu dipersiakan oleh sebahagian besar manusia iaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan masa. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, intisari ayat. Yang pertama, kebanyakan manusia sering tertipu dan terpedaya dengan nikmat sihat dan masa lapang. Yang kedua, manusia dituntut memanfaatkan masa lapang dan kesihatan dengan aktiviti yang disukai Allah dan Rasulnya. Seterusnya, pengertian nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Pengertian nikmat sihat ialah suatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Bagi pengertian masa lapang pula, keadaan seseorang yang tiada suatu pekerjaan yang hendak dibuat. Seterusnya, keperluan menjaga dan memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Daripada Abi Barzah Nadillah bin Ubail Aslami berkata Nabi SAW, kedua-dua kaki seseorang hamba tidak berganjak pada hari kiamat sehingga ditanya tentang bagaimanakah umurnya dihabiskan, ilmunya diamalkan, harta yang dicari dan dibelanjakan, serta tubuh badannya digunakan. Riwayat Tirmizi. Keperluan menjaga nikmat sihat. Yang pertama, Islam menyarankan umatnya menjaga kesihatan kerana segala aktiviti dan rutin dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ini maksudnya macam dengan sihat tubuh badan kita, segala rutin kita sepanjang hari tu akan berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan, insyaAllah. Dan yang kedua, mengadakan kempen gaya hidup sihat, pemakanan berkhasiat dan aktiviti riadah agar masyarakat sihat. Kempen gaya hidup sihat ni bagi menyedarkan masyarakat bahawa pentingnya hidup sihat tu dalam kehidupan seharian kita. Dan yang ketiga, memelihara fungsi akal supaya manusia dapat berfikir secara kreatif dan inovatif. Ada pepatah yang mengatakan, minda yang cerdas bermula daripada badan yang sihat. Seterusnya, keperluan menjaga nikmat masa lapang. Yang pertama, hargai masa lapang dengan melakukan perkara yang bermanfaat. Maksudnya, masa-masa yang kita ada tu, maksudnya masa-masa yang kita tak buat apa-apa, kita isilah dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Walaupun bukan dengan belajar, kita isilah benda-benda yang bermanfaat. Benda yang riadah pun dikira bermanfaat. Yang kedua, pembahagian masa lapang yang betul merangkumi waktu ibadah, belajar, riadah dan sebagainya. Dan yang ketiga, gagal menguruskan masa menyebabkan banyak aktiviti tergendala. Seterusnya adalah kepentingan mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, mendidik diri menjadi insan yang tawaduk sangat dituntut. Ini kerana sentiasa melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua adalah bersyukur kerana mendapat nikmat adalah suatu kewajipan. Ibnu Battal ada menyatakan, barang siapa yang tidak bersyukur, maka dia adalah orang yang tertipu. Yang ketiga adalah meningkatkan hasil produktiviti kerja kerana ingin mengekalkan kualiti dan kuantiti. Yang keempat adalah meningkatkan ekonomi negara kerana penglibatan rakyat yang berkemahiran. Seterusnya adalah gerbang ilmu. Kufur nikmat adalah mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah atau menggunakan nikmat daripada Allah pada jalan maksiat, seperti menggunakan harta kekayaan untuk berjudi dan menggunakan kepintaran akal untuk menipu. Seterusnya adalah usaha memanfaatkan kesihatan dari sudut individu. Yang pertama adalah memperuntukkan masa rehat yang berkualiti. Yang kedua, membuat pemeriksaan kesihatan sebagai pencegahan awal. Dari sudut masyarakat pula, beriadah bersama ahli keluarga,
dan membersihkan kawasan rumah untuk hidup yang sejahtera. Seterusnya adalah dari sudut negara. Yang pertama, mengadakan kempen pemakanan halalan thayyiban. Yang kedua, menguatkuasakan kawasan larangan merokok. Usaha memanfaatkan masa lapang pula adalah dari sudut individu. Yang pertama, memperbanyakkan zikir kepada Allah dan membaca buku-buku ilmiah. Dari sudut masyarakat pula, yang pertama mengadakan aktiviti bermanfaat seperti gotong royong dan komuniti perlulah mengadakan aktiviti riadah bersama rakan dan jiran. Dari sudut negara pula, yang pertama, kerajaan perlulah mengadakan kempen Hari Sukan Negara dan kempen membaca. Kerajaan juga perlulah menyediakan kemudahan yang bermanfaat untuk tempat rekreasi dan kompleks sukan. Seterusnya adalah pengajaran hadis. Yang pertama, umat Islam wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberi pelbagai nikmat. Contohnya nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Yang kedua, kita sewajarnya memanfaatkan nikmat yang diperolehi dengan sebaiknya kerana penyesalan tidak lagi berlaku apabila telah sakit dan usia semakin pendek. Yang ketiga adalah murid hendaklah menggunakan masa lapang dan nikmat sihat dengan menuntut ilmu. Yang terakhir, masyarakat disarankan agar menjaga kesihatan dengan melakukan aktiviti yang berfaedah seperti bercucuk tanam, membaca buku atau artikel atau melakukan riadah. Okey, sebelum kumpulan kami mengakhiri pembentangan tajuk ni, saya ingin berkongsi suatu cerita, bukanlah cerita tapi macam memberi pengajaran kepada kita berkenaan tajuk ni juga mengenai sihat. Dia pun berkaitan dengan kita juga, iaitu macam kita kan nak dekat dengan SPM kan. Lepas tu dengan situasi yang kita sekarang hadapi, iaitu dengan kita duduk rumah, iaitu kita PDPR yang ada di rumah, mungkin kita banyak kan yang dapat tekanan emosi, tekanan fizikal sampai kita macam tak boleh fikir kan, macam otak kita ke mana-mana. Mungkin kalau kita nak belajar pun macam boring macam tak ada semangat kan. So kan kita belajar tadi nikmat sihat dan masa lapang kan. So bila kita diberikan nikmat sihat, gunakanlah nikmat sihat yang Allah berikan tu. Janganlah kita macam kita macam dah tahu kita bosan, kita boring, kita tak nak belajar, tak ada semangat. Janganlah kita pula macam ikut je perasaan tu. Janganlah macam tu kan. Dan nanti kalau kita contohlah Allah dah tarik kan nikmat sihat tu, nanti kita dah tak boleh belajar, otak kita pening kepala lah dengan sakit lagi kan semua tu. Jadi jagalah korang punya nikmat yang Allah bagi tu, iaitu nikmat sihat, dan jagalah tekanan emosi tu. Maksudnya kalau kita dah macam dah stres sangat, kita carilah satu aktiviti yang boleh kita lepaskan stres kan. Macam contoh kita mungkin korang suka membaca. Kalau korang rasa boleh macam nak lepaskan stres dengan membaca, korang bacalah. Tak kisahlah baca apa-apa sumber kan daripada apa-apa. Ataupun kita buat something macam dengar lagu kan. Sebab kadang-kadang dengar lagu boleh melepaskan stres kita kan. Jadi korang gunakanlah nikmat sihat tu betul-betul. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih meminjamkan telinga anda semua. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.